Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Untuk episod pertama Bual Bro Podcast, hari ni kita nak sembang pasal sampah SBP, SMK kena kutip. So hari ni aku tak ada lah seorang. Aku dengan senior aku. Senior, kawan baik, rakan seperjuangan. Alhamdulillah. Okey. Zul. Ya. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah, sihat-sihat. Baik noh. Macam mana hari ni? Sibuk lah. Itulah alhamdulillah sibuk lah juga kan. Patut kita rekod benda ni. Awal semalam. Tapi banyak dugaan. Yalah. Tapi tak apa, hari ni kita Banyak nak buat benda baik ni banyak lah kan. Okey. Kita hari ni tak nak sembang pasal SOP. Betul. Kita tak nak sembang pasal PKP. Orang tak boleh balik raya. Yalah. Seruduk bini letak dalam bonet. Oh. Betul. Pergi beli kapet kat nilai 3. Semua. Kita tak nak sembang benda tu. Ya. Ini kita nak sembang pasal sampah SBP, SMK kena settle. Okey. Bila aku bagi tajuk tu kat hang, apa hang nampak tu? Bila bagi benda tu kan, aku duk nampak yalah sungguhlah apa yang berlaku dekat sekolah menengah kebangsaan ni selalu dia di tempat orang kata apa, tempat pembuangan apa macam kalau orang kata anak yang tidak sah taraf, depa ada buang kot apa tempat-tempat yang tak sepatutnya ataupun ada tempat khas. Jadi pelajar yang bermasalah daripada sekolah yang ada kluster, maksud kluster COVID ni, kluster maksudnya sekolah yang ada kelas. Kan. Dia sekolah agama penuh, sekolah agama bagus, sekolah MRSM, sekolah menteri lah, tengkorak apa semua tu lah, kan. Inilah kasta tinggi-tinggi ni. Kasta tinggi ni. Depa ada masalah, depa kena repair dalaman depa apa dengan depa dari depa sendiri. Dah sekali depa ambil mana depa punggai habis anak-anak buangan depa tu ke tempat kita. Kita nak kena tanggung. Tapi betul lah, sebab dalam 5 tahun aku sekolah. Sekolah menengah lah kan. Tak nak campur sekolah rendah ke apa. Sekolah rendah bukan ada apa sangat tu. Permulaan dunia lah orang kata. Betul. Nampak yang bila kata pelajar daripada sekolah yang ada nama ni, yang ada sejarah baik ni, datang sekolah kita mesti ada masalah. Ya. Dia bukan, kalau dia tak bagi masalah dekat sekolah, dia ada masalah dengan persekitaran sekolah tu sendiri. Okey. Yalah, hamil tempat orang, hang kena ikutlah rentak Yalah, betul. tempat orang kan. Okey, tapi ada lah aku nak tanya soalan lah. Apa dia tu? Kira hang sendiri sebelum hang masuk sekolah menengah, waktu UPSR kan, lepas UPSR. Lepas UPSR. Hang dapat borang tak nak pilih sekolah menengah mana? Okey, pasal borang tu memang sebelum betul memang tak dapat lah. Sebab sekolah tentukan dengan lokasi yang berdekatan. Ini yang formal sangat boleh tak? Okey, sorry. Geram lah. Lupa sebab tadi ada hal tadi cakap formal terbawa masuk ni. Janganlah sembang kat sini. Okey, kita sembang sekali. Sembang dah habis rekod ke apa? Okey. Lupa. Tapi betul lah. Sekolah apa yang tetapkan lah dengan tempat yang dekat dengan rumah kita ke. Macam tu lah. Dia ni lah. Dia hang tak payah susah payah nak fikir lah. Hang masuk ke sekolah ni. Ya, betul. Tapi nama sekolah rendah hang sama dengan nama sekolah menengah kan? Betul. Boleh sebut tak? Masa nak sebut. Tak payahlah. Tak boleh, tak apalah. Awal ni baru nak hidup, lagi tak boleh nak hidup. Okey. Betul, lagi nanti pergi interview pula, payah jadi serta. Jadi serta. Zaman tak ada. Apa dia? Kira hang tak ada sekolah hang tak bagi lah. Tak bagi. Kalau aku ada, dia bagi borang. Okey, hang isi, hang nak pergi. Dia bagilah 3 list sekolah. Okey. Nak pergi mana, lepas tu adalah ruangan kosong yang sekolah mana hang nak letak kan. Kalau ada sekolah dahsyat ada juga kat situ. Ada macam ada nama half ni lah. Kan yang berada-ada. Ada lah. Ada.
Dan ramailah orang cakap, jangan pergi sekolah yang tak pilih sekolah yang ada nama? tak nak. Terlalu jauh. Kita sebagai, yalah kita ni orang kata apa? Kita akan buat kita akan buat pemilihan yang bijak. Yalah, dekat dengan rumah. Dekat dengan rumah. Takkan nak pergi jauh-jauh. Sebab ada budak daripada sekolah tu pindah masuk sekolah kita, kata alasan tak ada transport. Betul. Tak sampai setahun. Tak sampai setahun masuk. Tapi kita bukan nak gondam mana-mana sekolah. Tapi waktu pilih sekolah tu, ramailah orang kata, ramai orang momok-momokkan sekolah tu. Han jangan pergi sekolah tu. Ya, betul, ada. Han jangan pergi sekolah tu. Han jangan, sebab sekian lah. Kes zina. Yalah, betul. Anak luar nikah, kes gaduh. Macam budak-budak tak ada masa depan. Betul. Tapi ada je budak daripada sekolah tu, bekas pelajar tu lah. Last-last jadi cikgu sekolah kita. Betul. Ada. Betul. Tapi tu nantilah. Terus. Tapi tak semua lah. Selama aku 5 tahun, sekolah SMK ni dia macam tempat apa dia? Bukanlah tempat macam cakap tadi tu. Dia lebih kepada orang tak pandang sangat. Betul. Tambah pula SMK yang macam kita ni. Kita pun baru keluar kan. SMK yang orang kata dia dibangunkan tanpa ada sejarah yang orang kata apa? Yang baik lah. Yalah, risaulah kawasan. Jangan sebut. Jangan sebut. Okey. Dia mangkam pun, dia rasa macam nak terkeluar. Bahaya juga. Minta kita. Tak, aku tak penam lama ni. Minta kalau terlepas tu editor kita tolong repair lah. Kalau terlepas tak ada sensor lah. Tak apa lah. Iklan. Bila lagi kan. Tapi tujuan kita hari ni sembang pun bukanlah bukan nak mengundang kencaman ataupun nak timbulkan provokasi ke spekulasi buruk ke terhadap mana-mana pihak. Pihak. Kita bercakap ni sebab yalah macam first topic pun kita nak sembang pasal antara dua darjat. Perbezaan kasta tu sendiri. Sebab dah lama dah benda ni kan. Masuk sekolah mana kan? Masuk SMK tu dah. Orang dah tanya, masuk sekolah mana? SBP ke SMK? Oi, anak pakcik SBP. Megah tak kira dah tak sekolah dia yang hantar kat kita. Hantar khabar, tak bala apa tak hantar. Kita ni lah tukang tapis segala benda. Tukang pembersih penyucian. Kan, budak dapat result elok, belah. Betul? Dapat result elok, belah pergi SBP. Pergi sekolah-sekolah yang ada nama ni. Asal SMK. Asal SMK, tak sedap diri. Waduh. Betul lah, memanglah dua. Tak sedap diri. Memanglah dua orang kata, anak kan cabaran, pergilah tempat yang lagi bagus, yang lagi banyak. Inilah, yang banyak ni. Kalau duduk dekat sekolah menengah harian ni pun lagi cabaran juga kan. Cabaran dalam nak membawa konsisten. Dah bawa pergi sekolah sukan tu dia masukkan lah. Sebab ada orang pandai tiba-tiba jadi bodoh. Tapi kita tak nak ni lah kan. Bagi aku, stop buat benda yang orang kata kononnya nak jaga image ni. Sebab aku sebelum ni aku ada lah buat research sikit lah. Ni bahaya ni, research pasal apa tu? Tak ada lah research sangat pun. Sikit-sikit lah. Nak buat hangat-hangat sikit. Aku cari masalah isu kan. Pasal sekolah SBP. Sekolah ni lah. Sekolah apa? Sekolah SBP. Sekolah Sekolah berasrama penuh. Okey. Saya takut orang tak tahu tadi. Okey. Sekolah berasrama penuh awak. Bila aku cari, tak ada isu. Tak ada isu yang orang kata sorok lah. Padahal
dekat grup Telegram tu banyak lah kita jumpa. Dekat ada je kawan kita masuk asrama cerita benda-benda ni kan. Itulah. Ada yang kena buang sebab main anak orang, tebuk nak darah orang. Buang daripada mana tu? Buang daripada SBP. Lepas tu sekolah mana yang terima? Sekolah kita. Oh, sekolah kita. Kacau noh. Kacau. Sebab tu aku kata benda ni kena, sebab tu tajuk kita pun SBP punya sampah. Betul. SMK kena clear. Kan? Sedih ayat tu. Hang lagi sedih nak dapat kata apa SMK jadi Henry Geni. Henry Geni. Sungguh kita ni Henry Geni kita, tunah bakti kita, penjara lah kita. Tapi aku tak nafikan lah, sekolah kita tu memang tempat orang tagih simpati. Ni jujur tau. Memang pelajar yang dah kena buang daripada sekolah kita nak masuk balik sekolah tu. Betul. Padahal budak tu banyak masalah disiplin. Teruk lah, minum arak kat sekolah. Betul. Dan sekolah ni bukanlah dekat hutan ke apa. Sekolah ni dekat kawasan pekan juga lah. Pertengahan sungguh-sungguh. Nak kata pedalaman pun sangat pun bukan, bandar sangat pun tak juga. Tapi banyak masalah disiplin. Tapi zaman kita tu reda sikit lah. Alhamdulillah, okey betul. Reda sikit sebab ada. Okey. Jadi aku suruh tengok tajuk apa masalah disiplin pelajar kan. Ya, betul. Hang rasa mana masalah ni datang? Pelajar tu sendiri ke? Kan? Masalah ni lah. Sebab tadi kita dah sembang pasal sekolah kan. SBP main campak kat sini kan. Tapi takkan itu je penyelesaian lah. Campak dekat sekolah-sekolah biasa. Okey. Betul. Tambah pula sekolah yang macam kita ni. Teruk sangat ke? Hang rasa mana masalah ni datang daripada sudut mana? Depa ni lah noh. Itulah masalah daripada pelajar tu sendiri. Tapi masalah daripada pelajar tu sendiri ialah kemungkinan dia tak apa. Dia dah cerdik sajalah kan. Mai pada sekolah cerdik. Tapi tu dia lah. Tak cerdik. Tak cerdik, tahu mana? Tak apa nak ada etika, tak apa nak ada perangai yang baik. Itulah antara salah bagi aku lah kan. Bagi aku apa pendapat hang kalau sekolah tekankan apa tu? Pendidikan moral dan civic. Okey. Sebab benda ni kita selalu sembang moral civic. Okey. Hari ni hang lepas apa nak cakap sebab benda ni kita bincang lama dah. Betul. Bukan sehari dua masalah civic, masalah moral. Betul. Orang sembang, kita kena ni bukan nak hentam agama ke apa, tak. Ni soal kalau hang ada agama, hang tak ada attitude. Tak ada attitude ke hang tak berakhlak lah senang cerita. Okey. Tak guna juga kalau hang ada agama kan. Jadi hang rasa penting tak yang macam mana kita selalu cakap tu moral kan? Sebab aku tengok kan macam sekolah kita moral tu budak India belajar. Dan rasa macam rugi lah orang budak-budak pelajar Melayu kan. Dia tak belajar benda tu. Sebab pelajar Melayu yang banyak masalah moral ni. Betul. Tak kata dah juga semestinya orang kata apa? Melayu, Cina, India lah biasalah ada masalah moral kan. Tapi bila main ke India dia sebab itulah para sahabat kata apa? Ulama-ulama kita selalu kata apa? Biarlah seorang tu dia tak kaya terang mana, tak cerdik terang mana, tapi bila dia main boleh kita seronok berkawan dia, bersenang dengan dia sebab dia ada perangai, sikap yang bagus. Dan itulah antara salah satu kepentingan lah kita sepatutnya kena ada daripada pelajar tu sendiri. Dan juga pasal pendidikan ni sepatutnya tu dia lah kita kena ada lah sepatutnya. Kita sebagai orang Islam ni pendidikan kita ni sepatutnya ditambah baik lah. Yang civic kita mata pelajaran civic tak diajak yang betul. Kalau tak ajak, lepas tu sekarang ni dah dimansuh dah kan. Aku rasa lah sebab
Zaman hang pun dah ada cerita kan. Tak betul. nak ada pendidikan civic kan. Kalau still ada, kalau ni tak pasti lah. Kalau benda pendidikan civic tu masih ada, baguslah. Cuma peranan cikgu tu sendiri jangan seleweng masa yang ada untuk budak-budak ni belajar. Betul. Sebab Contoh sikit. civic dengan moral ni bagi aku penting juga. Sebab cikgu selalu komplain apa tau, pelajar ni tak hormat cikgu. Tapi kempen buat. Kempen apa kat sekolah kita tu? Yang mana? Berkaitan dengan nilai murni tu. Okay lah, tak kisahlah. Tapi adalah kempen. Ada kempen program tapi tu lah. Tapi tak ditekankan dari segi pendidikan. Hanya kempen lah. Kempen pun musim kan. Yes. Musim lah. Dia tak bayar. Tak ada orang kata hang tujuan kempen tu hanya sekadar sehari 2 hari esok jadi duit. Yes. Sekadar orang kata buat aktiviti lah. Lepas tengkorak tak boleh. Selepas tekak okey lah. Janji buat. Bagi aku, sebab aku enjoy belajar civic ni time form 2. Sebab betul-betul hang apa yang ada dekat buku teks tu hang praktik kan. Civic ni dia praktik tau. Benda tu hang kena buat. Hang tak boleh hang tulis, hang jawab soalan. Sebab form 3 aku rasa yang ajar civic hang form 3 cikgu sama. Sama-sama. Famous. Cikgu tu paling famous lah. Cikgu tu paling selamba dekat sekolah tu. Kawadan tu ke? Pada menjara. Wih, serius? Kawadan menjara. Dia ni sekejap kita sebab attitude cikgu lah. Dia memang jenis orang kata selamba. Masuk kelas, okey. Saya jual buku latihan. Awak beli kat saya. Buatlah sampai habis. Senang betul hidup kan. Betul? Sampai dekat form 4, form 5. Form 5 lah. Ya. Yang tu lagi lawak lah. Masuk kelas. Kelas civic. Ajar ekonomi. La hawla wala quwwata illa billah. Cikgu tu tak amanah. Dan berdosa, boleh dikatakan boleh berdosa besar lah. Ambil. Sekali lagi, bukan nak kecam ke apa. Cuma kita habaq yang benda yang sebenarnya benda ni penting sebenarnya. Benda ni masyarakat kena beringat lah. Sebab civic dengan moral ni bukanlah satu benda yang kita nak praktik dekat dekat dalam sekolah lah. Bukannya periksa saja. Bukan atas kertas jawab. Betul. Tiba-tiba dapat A. Kan? A. Betul. Bangga dapat civic A. Tapi kat luar jahanam punya perangai. Tak nak lah macam tu. Kita nak benda tu sampai kat luar. Ada dia punya ni. Jadi amali lah. Impact. Macam kita duk bangga lah. Jepun bagus lah. Jepun ni, Jepun tu. Awak orang Malaysia ni dia tak ada agama lah. Sebab Jepun tak ada agama kan. So agak rugi lah. Jadi benda tu bagi aku sendiri impact dia besar lah. Bila hang tak ada civic, tak ada moral, hang belajar agama. Tapi agama tak diikat dengan tasawuf. Tasawuf kan. Kita belajar tasawuf. Tapi kita tak nak sebut agama sangat. Tapi kita sebab aku bukan pakar. Zul dia belajar dia sama belajar pun agama Islam punya bidang tak apa. Tapi hang rasa benda ni patut adakan balik tak? Tak patut. Dia wajib. Dia wajib. Dia wajibkan balik. Wajib tapi cara penekanan tu kena betul lah. Kena agresif sikit. Betul, kena betul dengan kena agresif. Sebab yalah. Itulah macam tadi kan kita bincangkan juga sebelum ni juga. Sepatutnya kena ajak civic, tak ajak civic, pergi ajak matematik tapi ajak subjek lain. Ada yang ajar matematik. Ya ada matematik dalam matematik paling disukai pelajar kan. Faham lah. Matematik kena aku tak kena dah. Dia macam tu lah. Betul. Jadi itulah macam mana hang sebut tadi berkaitan dengan mata pelajaran tasawuf. Tasawuf pun kita kena ambil sendiri.
satu subjek lagi ataupun kalau ini kita cakap untuk pelajar Islam kan, pelajar yang beragama Islam. Non-Muslim pun ambil tasawuf. Tapi itulah sebab sekolah kita pun ada dua je bangsa, Melayu, India. Majoriti betul. Majoriti Melayu. So Cina pun kakak lah. Betul. tak ada. Tak ada. Junior mungkin ada lah seorang dua. Betul. Tapi payah sebenarnya. Yalah. Tu tak apa. Jadi tu antara satu lah. Sebab yang orang kata, bagi aku yang aku nampak, penekanan terhadap civic moral tu tak ada. Betul. Lagi satu lah, aku rasa masalah disiplin ni, macam aku cakap lah, dia tak diurus dengan baik. Macam contoh sekolah kita tu sendiri, dia undang masalah daripada luar, dia masuk dalam sekolah. Berkait balik dengan nombor satu tu lah. Aku rasa sekolah ni kena tapis juga. Sekolah tu lah. Sepatut kalau hang pengetua, nak bagi peluang juga kat budak-budak yang macam ni, yang ada masalah. Itulah. Tak wajar, tak sepatutnya, dan lain-lain lagi lah. Bukanlah kita kejam. Kita tak kejam sebab kita pun bukan kerja kat sekolah Tapi atas pengurusan tu sendiri sebenarnya yang menentukan sekolah tu kat mana. Ikut kewarasan manusia. Sebab cikgu-cikgu pun duk kata, cikgu sendiri yang kata, lepas ni habis habis PT3 ke, habis SPM ke, jangan sambung kat sini. Cikgu sendiri, cikgu yang mengajar kat sekolah tu, sepatutnya dia lah kena ada usaha bila ada Baik mesyuarat. pulih. Kena suarakan benda tu. Tapi yalah, kita yang bekas student yang tak ada alumni persatuan ni lah yang orang kata apa, terpaksa mencelah-celah. Syok sendiri. Nak nampak, nak zahirkan, orang kata apa, usaha. Sayangnya kita dekat tempat kita ni, sekolah kita. Kan? Macam awal tadi lah kita kata, dapat result elok, dapat wakil tu pergi negara, pergi wakil daerah ke wakil negeri apa semua. Dah belah pergi sekolah lain. Bagi aku, macam mana nak naikkan hang punya kawasan pertempatan kan? Tabat sekolah. Terhadap sekolah tu, macam mana nak naikkan nama sekolah tu sendiri. Sebenarnya dia berbalik kepada atas diri kita sendiri kan. Betul. Sokongan daripada pihak sekolah, cikgu-cikgu. Itulah. Ni tak. Kamu dapat result apa? Belah lah daripada sini. Kita tak ada langsung inisiatif nak membantu membangkitkan sekolah tu sendiri. Bagi aku sayang lah. Tak ada pelihara dan memudihara. Lepas tu jadi tak terpelihara orang pun. Cikgu ni pun kadang-kadang pelik juga orang Sagi kita masuk tak boleh masuk lagi ke? Boleh sebab nombor 2 ni pun dah kering dah. Tak, sebab tu lah cikgu kita masuk topik yang ketiga. Cikgu tak ada moral. Cikgu tak ada moral, tuan-tuan. Tadi kita dah sentuh sekolah dengan student dah. Pelajar kita pukul rata semua. No chance. Malam ni kita pun bekas student. Aku rasa semua sendiri-sendiri. Aku rasa kalau buka kat TikTok tu banyak video konten cikgu. Betul. Tapi tu dia lah, tak sepatutnya budak-budak buat perangai tu. Tapi tu dia lah. Tapi takkanlah budak tu nak buat serta kalau tak ada serta kan. Mesti ada serta. So bagi hang sendiri, apa hang pandang kan masalah cikgu yang macam ni? Cikgu yang macam ni lah. Cikgu yang tak ada moral, cikgu yang banyak masalah disiplin. Itulah cikgu yang sepatutnya yang masalah ni sebaiknya lah. Sepatutnya pihak sekolah kena orang kata apa, sama ada kena ni lah, kena orang kata tegas lah. Kena tindakan, ambil tindakan. Turunkan DG dia, markah dia ke, supaya boleh tarik gaji dia ke, lebih kurang macam tu. Nak habaq kita ni serius. Sebab yalah apa jadi kat sekolah kita pun macam mana student juga. Cikgu masalah punggai di sekolah lain. Kan? Badah tak yang kelakar lah. Cikgu yang ada masalah ada kat sekolah tu lagi. Cikgu yang bagus punggai pergi sekolah lain. Cikgu kita tu kan.
Oh, cikgu kita. Oh, terasa sungguh dia tak ada kehilangan satu, terasa kehilangan walaupun dia hidup. Yes. Tapi bila tak ada kat sekolah tu, hilang suasana, orang kata suasana agama tu. Bahayalah juga nama dia. Tapi nak sebut serius sungguh aku nak bohong apa. Dia yang paling aku terkejut lah, ni aku dapat cerita. Bab siapa tu? Cikgu. Cikgu lah. Bab siapa? Dia panggil pelajar belen. La hawla wala quwata illa billah. Tu cikgu apa? Cikgu sungguh ke? Cikgu aku rasa kenal. Adik-adik agak. Auzubillahi min zalik lah, minta dijauhkan lah. Bukan kita nak perburukkan institusi perguruan ataupun tenaga pengajar kan Zul. Betul. Kita cuma nakkan apa, kalau Anwar Ibrahim kata reformasi. Reformasi, perubahan tu reformasi. Kita nakkan perubahan. Cikgu-cikgu bila dihina pun kita lah orang pertama lompat ke depan kan. Mempertahankan guru. InsyaAllah. Kita nakkan, kita tak nak bila orang update dekat media sosial, orang update dekat inilah, dekat platform yang internet ni lah. Macam contoh yang paling banyak lah yang aku tengok, cerita kat cikgu kaunseling, esok tu satu sekolah tahu masalah dah. Cikgu kaunseling apa tu? Tak tahu lah main daripada Zimbabwe. Tapi cerita macam tu banyak lah. Tak tahu lah benda tu betul ke tak, tapi bagi aku boleh benda jadi tu tak nak lah orang kata jadi satu isu yang besar. Lepas tu isu cikgu buat lawak dengan isu seks, isu lucah ni lah, lawak-lawak lucah ni. Bagi aku cikgu tu ada ni lah, ada masalah lah. Bagi aku memang benda tu ada masalah yang besar. Jadi aku kalau boleh lah, aku nak tengok benda ni berubah lah. InsyaAllah. Dah ada berapa tahun lah ni. Tu lah, semoga lepas daripada kita buat benda ni ada perubahan lah, insyaAllah. Amin lah. InsyaAllah. Sebab bayangkan 5 tahun sekolah, sampai dah habis sekolah lah. Aku keluar 2018, Han keluar 2019 kan. Baru je. Baru. Cikgu-cikgu kenal kami kan. Batch-batch baru ni sebab banyak COVID. Mana nak kenal. Betul. Tapi bila ada seorang yang daripada tenaga pengajar yang tak ada moral macam ni, bagi aku dia akan infect kepada pelajar tu sendiri kan. Betul. Han nak satu pelajar yang bagus, pelajar yang berkualiti, hadir daripada cikgu yang berkualiti. Sebab Han sendiri, aku rasa Han ada cikgu yang Han rasa bagus, yang orang kata dia bukanlah cikgu, dia bapa, dia ibu kat sekolah. Macam cikgu sebelum nak ambil degree, dia pun kan ada ambil psikologi. Kan Yes. psikologi selalu khabar, kalau sebelum kita nak ubah orang, kita kena ubah diri kita dulu. Kan? Itulah cikgu-cikgu kena main peranan dulu. Selalu duk tuduh kalau dengan saya pun kamu buat perangai macam ni, maksudnya dekat rumah pun kamu buat dengan mak pak kamu macam tu. Kan? Selalu cikgu kata aku tu. Bagi aku cikgu tu adalah cerminan kat sekolah. Kalau cikgu pun ada masalah, Betul? pelajar pun dia akan ada masalah lah. Betul. Cikgu yang baik dengan kita, tak baik dengan kita pun yang ada masalah. Maksudnya dia dipunggai di kelas belakang walaupun cikgu tu baik, tapi akhirnya dia akan dihormati. Yes, kan? betul. Aku ada respect satu cikgu lah. Dia ajar apa? Dia ajar BM. Okay. Dia ajar tu, buat cara dia mengajar tu, walaupun dia tak ada kerja dia tak banyak, tapi budak tak takut. Bukan budak tak takut, budak jadi minat. Budak takut kalau tak siap kerja dia. Walaupun sikit kerja dia. Walaupun sikit. Ada gerun. Berkat lah pada cikgu tu. Lepas tu tiap kali kalau dia ni dahsyat dia pergi kelas belakang, tak ada budak kelas belakang punting kelas dia. Tu dahsyat lah. Aura dia dahsyat. Tak semua cikgu boleh buat macam tu. Lelaki orang ni? Cikgu lelaki lah. Cikgu lelaki. Jarang kita nak tengok cikgu lelaki macam tu kan. Dia waktu tingkatan apa? Dia cikgu ni lah, aku rasa dia dah kena orang kata ubah dia punya personality. Dia tak letak diri dia rendah, terlalu rendah. Okay. Dia tak letak diri dia setinggi yang terlalu tinggi. Maksudnya dia kena duduk dekat pertengahan. Maksudnya okey. Sebab ada cikgu yang dia friendly dengan pelajar. Sampai bahaya juga.
sampai pelajar boleh anggap dia tu bukan cikgu. Bahaya ke bahaya? Benda tu biadab lah. Walaupun dia okey ya. Kita student pun rasa Sebab tak seronok. cikgu macam tu yang sebenarnya kadang-kadang dia bagus tapi sebenarnya masalah. Yalah betul-betul. Dia tak sepatutnya lah buat macam tu kan. Sebab dia akan mengundang dekat cikgu-cikgu lain juga. Bila dia buat perangai macam tu. Sebab orang akan compare. Orang akan compare. Cikgu ni macam ni, cikgu siapa masalah tu kan. Haru biru. Jadi benda tu sebenarnya bagi aku dia tak boleh letak diri dia terlalu rendah lah. Sebab kita tahulah nilai seorang cikgu tu kat mana. Betul. Sebab kadang-kadang sampai hormat lah. Orang tak panggil dia cikgu. Kadang-kadang sampai satu tahap tu orang tak panggil cikgu. Orang tak panggil dia cikgu. Satu tahap macam tu. Bahaya lah panggil gelaran lain lah. Bahaya. Panggil nama. Bagi tu, bagi ni. Sekolah kita pun ada. Yalah, sekolah kita lah pun kan. Dia nak buat contoh macam mana. Bagi aku cikgu macam ni dia kena ni lah. Kena ada berubah sikit lah. Okey lah kan. Kita pun tak nak lah cakap banyak dah. Sebab aku rasa kita melalut ni pun dah setengah jam. Okey, kesimpulan. Aku nak kita gulung benda ni dengan nasihat sebagai rakyat marhaen. Bagi hang macam mana? Bagi aku macam tu lah kan. Macam mana daripada sekolah tadi, kalau boleh setiap SMK ni jangan jadi Henry Geni. Kan, kementerian jangan berat sebelah, kementerian jangan makan. Bahaya ni. Tak apa sebut. Kita bebas. Jangan orang kata apa? Jangan terlampau berat sebelah, jangan terlampau membiarkan SMK ni kena pandang. Dan juga sebab SMK ni melahirkan banyak pemimpin-pemimpin juga kan. Akhirnya tapi dia tak mengaku dia daripada sekolah tu. Sedih lah. Sedih sebab dia tak boleh nak promosi tempat tu. Sebenarnya tempat tu kalau dia pandai ejah diri dia boleh aku rasa hang orang politik hang mesti jumpa ramai macam ni tu ya. Betul. Macam aku sendiri aku mengaku daripada sekolah ni. Nak sebut tu jangan sebut. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut lagi. Sebab hang tak boleh sebut tak apa aku tak sebut. Kalau hang tak bagi, kalau hang bagi je hang tak abang apa aku sebut dah. Kan. Tapi itulah kan. Pada tahun tadi sekolah. Jangan bagi ada perbezaan kasta lah. Perbezaan kasta. Walaupun mereka melahirkan presiden bijak juga, tapi sebenarnya kena lahirkan manusia sebenarnya. Dia berbalik kepada kita ni, motif kita adalah motif kerajaan lah. Dia kena melahirkan manusia. Betul. Tak kisah melahirkan orang berguna. Sebab ramai orang pandai hari ni, tapi tak guna. Betul. Tak bermanfaat pada orang, tak bermanfaat pada masyarakat. Akhirnya ada masalah, menteri pun masalah apa? Semperik dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak ada moral. Kan? Semperik Semperik. Nak dekat-dekat tu. Tak apa. Menteri pun masalah. Tok Sadok kata sampai habis sekolah-sekolah pun masalah. Dia berbalik kepada dari mana puncuk pimpinan tu sendiri. Kalau daripada atas pun dah rosak. Tambahlah orang budak-budak yang baru nak hidup ni. Betul. Nak kenal dunia ni. Nak kenal dunia. Kena hadap benda-benda macam ni. So, sampai bila kan? Betul. Sampai bila nak jadi macam ni? Tambah pula dah tengah ada usaha untuk ni. Undi 18 kan? Undi 18 ya. Tapi tu kita tak nak sembang hari ni lah Zul. Aku tahu memang nak sembang benda tu. Nak taruh lah boleh. Tapi masa mencemburui kita. Masa mencemburui kita. Okey, kita tutup benda ni. Kita ucap takziah lah dekat saudara kita di Palestin. Kita doakan mereka syahid insya-Allah bersama golongan para syuhada dan keamanan akan menjelma tak lama lagi kemenangan Islam tu kan. Insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum.